Okey, 7.2. Okey, soalan yang pertama. Okey, tentukan sama ada, ini macam dah bincang je nombor 1 ni, kan? Okey, selari ke tidak yang nombor 1 ni? Tak. Yang ni dah buat kan? Yang ini Allah besarnya. Cik sikit. Okey, yang ini tak selari. Okey, yang kedua, buktikan dia serenjang ke tidak. Okey, macam mana kita nak bukti dia serenjang ke tidak? Kalau selari tadi M1 mesti sama dengan M2 kan? Kalau serenjang macam mana nak bukti? M1 darab M2 mesti jawapan dia dapat -1. Okey, ini serenjang lah. Okey, so 2 apa jawapan dia? Serenjang ke tidak? Serenjang. Okey, yang ini serenjang. Awak tolong tanda dengan pen merah buku awak tu. Okey, nombor 3 dia tanya selari ke tidak. Bukan dia tanya ni. Okey, dia nyatakan yang ini dengan yang ini selari, cari nilai P. Okey, boleh buat tak yang ni? P dapat berapa? Boleh ke? Anas, kau dapat apa ni? Nombor 3. -3. -3. Okey, betul? Syata dapat -3? Tak. Tak dapat? Yang lain pun tak dapat? Alia? Tak dapat juga? Tak, cikgu. Okey. Anas, awak pakai laptop ke pakai telefon? Telefon. Oh, telefon je. Okey, tengok yang ni pakai merah. Okey, bila dia kata selari maksudnya kita ubah benda ni, kita ambil dia punya M. Kita jadikan M1, yang ini nanti kita ambil M2. Okey? So, sebelum awak ambil, kita keluarkan dia punya M atau kecerunan, susunkan dia bentuk A macam ni dulu. Sebab kita nak ambil ni, nilai yang di tepi X ni. Jadi yang ini awak kena pindah dulu ke belakang. So jadi 6Y sama dengan, okey ni pindah belakang jadi negatif PX tambah 12. Okey, sebelum awak ambil P ni, kena pindah dulu 6 ni. Sebab dia tak boleh ada nombor tepi Y. Okey, ikut yang am ni. Maka Y sama dengan 6 pergi bawah jadi per 6 lah. Okey, 12 bagi 6, cikgu terus tulis 2. Okey, 12 bagi 6 iaitu 2. Okey, jadi kecerunan yang pertama untuk persamaan ini apa? Yang ni kan? Okey, boleh ya? Okey, jadi M1 awak negatif P per 6. Okey, biarkan dulu yang ni. Okey, lepas tu kita ambil yang ni pula. Okey, cikgu kena pindah siapa? Persamaan yang kedua ni? Negatif X dengan positif 14 tu pindah ke belakang. Pandai pun, kenapa tak boleh buat? Okey. Jadi X apa? X tolak 14. Okey, lepas tu? Pindahkan 2. Pindahkan 2. Ya, jadi X per 2 tolak 14 bagi 2 dapat 7. Okey, ini sebenarnya ada nombor 1. Jadi M yang kedua awak ialah 1 per 2. X ni tak payah ambil lah. Sebab M kita ialah yang duduk tepi X ni. Jadi X tak payah ambil. Jadi kecerunan awak yang kedua iaitu 1 per 2. Lepas tu dia kata 2 garis ni ialah selari. Selari mesti apa selari? Sama kan? 2 ni mesti sama. Maksudnya negatif P per 6 dia mesti sama dengan 1 per 2. Kan? Okey, kalau nak senang 2 darab berapa jadi 6? Boleh juga macam ni, cepat sikit. 2 darab 3. Jadi 1 kali 3 jugalah. Okey, dia ikut. Jadi 1 kali 3 dapat 3, ada negatif, dapatlah negatif 3. P sama dengan negatif 3. Settle lah. Okey? Boleh juga macam ni. Okey, SS jawapan. Nanti lekatkan dalam buku awak. Okey, nombor 4. Ini garis ni serenjang dengan yang ni. Okey, macam konsep tadi selari, sekarang serenjang. Maksudnya yang ini M1, yang ini M2.
pastikan bila darab dua ketul ni dia mesti sama berapa kalau serenjang? Sama dengan apa? Negatif 1. Negatif 1. Carilah dulu dia punya M yang ni. Okey. Yang ini tak payah susah-susah. Awak ingat balik yang kita punya persamaan. Kalau bawah X ni, ini 9 ni mewakili apa? Pintasan bawah X. Pintasan Pintasan X. X. Nombor 2 ni pintasan Y. pintasan Y. Okey. Formula M kecerunan. Negatif Y per X kan? So, awak ada dah 2 sini. Negatif 2 per 9. Kecerunan yang pertama ni. Tak payah susah-susah dah. Okey, lepas tu kecerunan yang kedua ni. Kena alter sikit lah. Okey, ini negatif kan? Kita nak positif, kita tukar dia. 10 pergi ke depan. Supaya senang sikit nak tengok. Jadi 5X tolak 10 sama dengan KY. Okey, K tak mau. Pindah ke sebelah sini. 5 per K. X tolak 10 per K sama dengan Y. Okey, apa kecerunan yang kedua? Tadi kecerunan yang pertama yang ni. Kecerunan yang kedua mana? 5 per KX. X nak ambil ke? 5 per K. Janganlah ambil X. Ni je. Ni bila sama ke? Kita nak letak sama ke tengah-tengahnya? Tak. Tak apa? Darab. Darab. Kita kena darab yang ini. Kita darab dengan yang ini mesti sama dengan negatif 1. Bapak besar tu saya buat tu. Okey? Nampak besar sangat lah pula. Belajar. Okey, jadi negatif 2 per 9 darab 5 per K sama dengan negatif 1. Okey, macam mana nak darab direct lah. Okey, negatif 2 kali 5 dapat negatif 10. 9 darab K, 9 K sama dengan negatif 1. Macam mana tu? Bawa sini sikit tak muat. Okey, tukar tempat ni. Jadi negatif 10 bahagi negatif 1 sama dengan 9K. Cikgu ni negatif-negatif habislah kan. So sini 10 sama dengan 9K. So K 10 per 9. Inilah jawapannya. Ana betul tak awak punya? Awak dah buat kan nombor 4 kan? Sama. Kenapa tak belajar dengan Anas? Satu. Buat grup dengan Anas. Yang grup lain pula. Tak mau pula Anas. Okey, boleh ya? Okey, faham Syatul? Faham cikgu. Okey, nombor 5. Okay, nombor 5, cari kecerunan. Senang je. Dia kata garis lurus itu selari dengan yang ini. Selari maksudnya kecerunan dia sama. Okey, saya perlu tunjuk ke? Senang ya kan yang ni kan? Alter lah 3Y tu. 2X pergi belakang. Negatif 2X campur 5. Okey. 3 pergi belakang per. Tinggal X. Okey, apa kecerunan yang pertama? 5A. Negatif 2 per 3. Ya, inilah jawapan dia untuk A. Okey, ni jawapan dia untuk A. Okey, B. B kat bawah ni. Dia kata serenjang. Allah hai, sama je bendanya. Alah, nak kira ke yang ni? Tak payah kan? Ni M dia kan? Adakah M dia terus 5? Tak. 5 ke? Tak kan? Jadi M1 darab M2 negatif 1. Okey, so yang pertama dah ada 5. Maksudnya 5 M2 sama dengan negatif 1. Nak dapatkan M yang kedua, 5 pergi bawah jadi negatif 1 per 5. Inilah jawapannya. Okey. Ini untuk jawapan yang kedua. Tak cikgu menyunting kala-kala. Tak payah bayar ini yang ni. Okey. Boleh ya? Betul Anas? Yang lain tak berani ke on camera? Boleh cikgu tengok muka awak. Sebaik Anas buka. Boleh juga tengok muka. Yang lain saya buka sikit. Terikutnya muka awak ni ya. Kan cikgu off juga baru tahu. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 apa cerita? Okey, diberi A, B, C ialah segaris. Okey, maklumat yang cikgu bagi tahu hari tu. Ingat tak? Apa maksud segaris? Ingat tak? Yang kelas minggu lepas.
Apa maksud segaris? Apa maklumat yang dia nak bagi tahu sebenarnya? Apa? Cubalah buka mulut yang lain pun. Asyik Ana satu. Yang lain diam. Lepas tu kata cikgu palau awak kan. Okey, apa maksud segaris? Segaris apa? Ketua saya mana ketua saya? Rindulah kat ketua. Said mana Said? Said masuk ke tak? Ada. Apa maksud segaris? Dia berada dalam satu garis. Semua kan? A satu garis B. Apa tak dengar? Sekejap. Apa maklumat dia? Dia nak bagi tahu apa segaris ni? Dia benda tu duduk dalam satu garis kan? Segaris maksudnya satu garis macam ni lah kan? Contoh A duduk sini 2, 5. B bubuh yang mana-mana tak kisah. N 4. C contoh duduk hujung ni -6, 1. Apa maklumat yang dia nak bagi tahu sebenarnya? Nak cari N ni. Ni N duduk sini. Macam mana kita nak cari? Apa dia? Apa yang dia nak bagi tahu sebenarnya? Nak guna titik tengah ke? Rumus titik tengah ke? Ada dia bagi tahu tak yang B ni titik tengah? Dia tak bagi tahu kan? Jadi awak tak boleh guna formula titik tengah. Okey, nak guna dua jarak ke? Yang apa? N X1 campur M X2 tu boleh ke pakai yang ni? N campur Tak M. boleh. Tak boleh juga sebab awak tak ada sini berapa nisbah kan? Okey, jadi nak guna macam mana nak cari N tu? Macam mana nak cari ni? Nak cari N ni sekarang. Dua jarak. Kalau awak nak cari jarak, awak nak cari jarak sini berapa ke macam mana? Kalau kita nak cari jarak, kita kena tahu berapa dia punya nisbah. Faham tak nisbah yang macam 7.1 hari tu? Kan? Dia bagi jarak antara A, B, C, contoh dia bagi 1 nisbah 2. Bolehlah macam tu guna jarak. Sekarang jarak dia tak bagi, nisbah dia tak bagi. Apa yang kita boleh pakai sebenarnya? Anas, apa Anas? Guna kecurunan dia. Yes. 7.2 tajuk kita, main ni utama lah kan? Kecerunan. Bila dia sebut segaris, dia nak kata kecerunan A hingga B, B dengan C sama. Maksudnya ini M1, ini M2, dia kata sama. Macam tu. Ya, segaris tu maksudnya sama. Okey, jadi awak gunalah konsep kecerunan A dengan B. Okey, A, B ni awak jadikan kecerunan yang pertama. B dengan C jadikan kecerunan yang kedua. Dua benda ni dia mesti sama sebab dia segaris. Okey, faham tak? Faham soalan dulu? Faham soalan dulu. Yang nak pengiraan tu kemudian. Okey, jadi macam biasalah. Okey, kecerunan yang mana rumus kita nak pakai ni? M sama dengan apa? Negatif pintasan per dengan Y ke? Per pintasan ke? Boleh ke pakai yang tu? Tak boleh kan? Okey, guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, yang mana yang ni lah? Ni titik 2 ni. Okey, so 4 tolak 5. Berapa 4 tolak 5? Ambil jawapan terus lah, tak nak tulis. Negatif 1. N tolak 2, tak boleh. Biar je N tolak 2 macam tu. Okey, ini M1. Okey, kita buat M2. Okey, B dengan C. Okey, 1 tolak 4 dapat negatif 3. Negatif 6 tolak N, tak boleh juga. Okey, so negatif 6 tolak N. Okey, boleh sampai situ? Boleh. Okey. Lepas tu yang ini sama dengan yang ini sebab kita dah tahu tadi M1 dengan M2 mesti sama sebab dia segaris. Okey, jadi awak samakanlah negatif 1 per N tolak 2 sama dengan negatif 3 per negatif 6 tolak N.
Sudah. Ni macam mana nak buat? Bagi idea sikit. Nak gerak yang mana ni? Apa cikgu boleh buat? Darab silang je kalau dapat macam ni. So, kalau tak faham tulis dulu. Macam ni. Okey, sama dengan negatif 3 darab N tolak 2. Okey. Kembangkanlah. So, dapat 6 campur N sama dengan negatif 3N tambah 3 kali 2, 6. Okey, then nak cikgu kena buat apa? Bawa dengan kawan dia. Siapa kawan dia tu? Negatif 3N dengan N. Ini nak pergi depan pun boleh. Yang ini pergi ke belakang. So N, ini tambah kan? N campur N jadi, N campur 3 jadi 4N. Yang ini positif kan? Pergi belakang tolak 6 ada lagi ke? Tak ada. Berapa? 6 tolak 6 tinggal apa? Kosong. Kosong. Jadi N ni ada nilai tak? Itu jawapan Tak dia. ada. Kena tipu awak. Sebenarnya kosong. Okey? Itulah jawapan dia. Boleh? Okey ke tak okey? Okey. Okey, dah habis. Nombor 6 habis. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7. Cepat sikit. Nak pergi makan. Cari garis lurus yang berikut. Okey. Okey, yang ini sekarang dia tak nak cari nilai apa-apa. Dia suruh kita carikan garis lurus. Maksudnya cari persamaan Okey, yang melalui satu titik yang ini dan persamaan itu serenjang dengan benda ni. Okey, yang ini awak kena ingat yang cikgu pernah bagi tahu nota hari tu. Okey, nak cari persamaan garis lurus ni guna formula apa dah? Ingat tak? Cik tengok kertas awak yang cikgu bagi minggu lepas, catat tak? Nak guna apa dah? Persamaan garis lurus? Apa formula dia? Ada tak? Awak catat tak? Yang cikgu ajar. Yang Y tolak Y1 Ya, Y tolak Y1 sama dengan M dalam kurungan X tolak X1. ya, yang inilah yang kita nak pakai. Mesti pakai yang ni. Okey, siapa yang tak catat lagi catatlah yang tak masuk minggu lepas tu. Okey. Y1 dengan X1 ni kita ambil koordinat. Okey, sebab dia akan bagi satu titik. So dekat sini nampak tak ni satu titik ni. Jadi 6 ni akan mewakili X, Y akan mewakili 5. So koordinat awak dekat sini 6 dengan 5 kan? Ikut soalan dia mesti bagi. Okey. Syarat nak cari persamaan yang pertama mesti ada M. Okey. Yang kedua mesti ada satu titik ataupun satu koordinat lah. Okey, koordinat kita dah ada dah 6, 5. Sekarang kita kena cari M. M itu kecerunan. Okey, dia tak nyatakan, cuma dia bagi tahu clue berserenjang dengan garis ini. Guna konsep, ingat M ni ada dua cara je cari. Kalau dia kata selari ataupun serenjang. Awak tolong catat macam cikgu buat ni. Conteng je pada kertas tu. Conteng dekat nombor 7 tu, ada ruang sikit tu kan. Conteng gitu. Okey, bila dia kata selari, guna konsep M1 sama dengan M2. Kalau serenjang, M1 darab dengan M2 mesti negatif 1. Ini je syarat dia. Okey? Okey, sekarang serenjang. Maksudnya persamaan ni kita ubah sikit lah. Dia macam ni tau. Garisan tu, contoh ini garisan 2X campur 3Y sama dengan 9 ni garisan dia. Okey, dia berserenjang maksudnya dia tegak balik lah. Dia lawan balik kan. Ni garisan yang kita nak cari tu. Ni warna hijau ni yang kita nak cari tu. Okey, titik yang dia bersilang tu, dia melalui titik ni. Contoh titik ni ialah 6, 5 ni. Macam ni. Okey, yang warna biru yang kurus ni persamaan yang ini. Dia suruh kita cari yang warna hijau ni. Apa dia punya persamaan yang baru? Bila dia memotong garisan biru ni titik 6, 5. Itu soalan dia.
Jadi kerja awak pinjam dia punya M. Kita jadikan yang ini, garisan ini M1. So kita nak yang warna hijau yang tegak cikgu buat ni, ini untuk M2. Serenjang kan? Okey, so ubahlah yang ni kita nak M dia. Kita ada 2X campur 3Y sama dengan 9 kan? Okey, macam tadi kita ubah dia, ini pergi belakang. So negatif 2X campur 9. Okey, dah boleh ambil ke M sekarang? Dah boleh ambil belum? Belum lagi, nak kena buat apa? Pindahkan 3. Ya, pandai pun awak ni, nak kena cikgu duduk sebelah. Aduh. Negatif 2/3X campur 9/3 dapat 3. So berapa M1 awak ni? Berapa? Negatif 2/3. Ya, inilah yang pertama ni. Maksudnya dekat situ negatif 2/3. So nak cari M2, darab lah. Negatif 2/3 darab dengan M2 mesti sama negatif 1. So nak dapatkan M2, 3 naik atas, 2 pergi bawah, terbalik je. Jadi 3/2. Negatif habis dah. Faham tak? Boleh tak cikgu buat macam ni? Kan? Jadi kecerunan yang warna hijau ni, M2 ni ialah 3/2. Okey, boleh? Kalau saya Boleh. jadi awak, saya terus tulis tau. Tak payah nak buat kerja banyak kali lah. Masa cikgu tulis ni awak tulis terus dalam buku awak. Pakai pensel dululah. Nanti boleh padam-padam sikit. Okey. Lepas tu macam biasa. Ada ruang lagi tak? Okey, turun sikit ni. Okey, bila awak dah ada M, so awak dah ada M awak ni M awak. Jangan pakai yang ni tau. Ini M untuk yang ni. Kita nak yang ni. So ambil ni 3/2 M awak. Titik awak 65. Okey, bila titik dan ada koordinat, bila ada satu titik dan kecerunan, masuklah dalam Y, tolak Y1 tadi. M, X tolak S1 tadi. Okey, Y yang ini jangan ubah tau. Yang ini yang tak ada nombor, X dengan Y yang tak ada nombor ni jangan ubah. Biar je dia begitu. Jadi Y tolak Y1 ni ambil ni 5. Okey, M awak yang ni 3/2. X tolak 6. Macam tu. Okey, boleh? Okey, kemudian apa cikgu kena buat? Kembangkanlah. Ni nak settle dah ni sikit lagi. Okey, kembangkan 3/2X tolak. Ini pakai kalkulator. 3/2 darab 6. 2 dengan 6 boleh potong. 2 darab 1, 2 darab 3. 3 kali 3, 9. Faham? Boleh ke? Cikgu buat laju sikit tu. Okey, lepas tu janganlah tinggal begini. Ni semak lah benda ni. Ingat kita mesti nak duduk macam ni, senang sikit. Ingat bentuk arm kita ni. Kita pindahlah negatif 5 ni pergi belakang. So cikgu buat kat sini ya. Jadi Y sama dengan 3/2X. Negatif 9 ini pergi belakang jadi tambah 5. Negatif 9 campur 5 berapa? Negatif 4. Ya. Siaplah. Boleh? Inilah jawapan dia. Gitu. Inilah jawapan dia. Dia persamaan dia mesti ada X dengan Y. Okey? Sebab tu yang ini dengan yang ini kita jangan tukar, biar je X dengan Y. Kita tukar yang ada nombor ni, Y1 dengan X1. Okey, ada 2 titik iaitu A, titik B. Cari persamaan. Dia sama macam nombor 7. Okey, yang melalui titik tengah. Okey? Titik tengah dan selari dengan garis ini. Okey, maksud soalan ni ada satu garisan. Garisan tu nama dia yang ni. Okey, 2X tolak Y campur 8 sama. So, okey, ada satu garis lagi. Garis itu namanya AB. AB. Kenapa cikgu tak potong tengah? Sebab dia kata selari. Kalau dia kata serenjang, AB tu potong macam tu. Sekarang dia kata selari. Jadi cikgu tak potong tengah macam nombor 7 tadi. Okey, A ni titik dia 26. B 8, ni titik 4. Okey, faham soalan dia? Lepas tu, apa lagi dia nak? Titik tengah AB ni ialah titik dia, koordinat dia. Okey?
Ingat ya, kita nak cari garis lurus, kita mesti ada apa benda tadi? Syarat dia? Nak cari persamaan garis lurus, apa syarat dia kena ada tadi? Kecerunan M. Kecerunan dengan Satu titik. XY. kecerunan M dengan koordinat kan? Okey. Kecerunan M, awak guna konsep selari ni. Okey, so awak alter benda ni, ambil keluarkan dia punya M. Okey? Boleh? Settle nak dapatkan M. Nak cari koordinat, untuk soalan ni dia tak bagi. Cuma dia kata koordinat tu ialah titik tengah bagi AB. Jadi awak kena ambil balik formula titik tengah. Okey? Dapatkan koordinat titik tengah. Okey, boleh tak? Dia sama macam soalan 7 je kan? Ya, sama. Cuma koordinat tu awak kena pakai formula titik tengah. Okey, so yang ini nanti awak cari formula titik tengah iaitu X1 campur X2 per 2, Y1 campur Y2 per 2. Okey, benda ni nanti dapat koordinat tu nanti dan M tadi kita ambil daripada yang ni lah. Okey, lepas tu awak masukkan dalam Y tolak Y1 tadi lah. M X tolak X1 tadi. Boleh tak? Saya biarkan awak buat dulu, boleh tak? Nombor 8. Okey, saya bagi jawapan je. Nanti awak buat ya. Okey, jawapan nombor 8 nanti awak akan dapat Y sama dengan 2X tolak 9. Okey, nanti awak cuba yang ni. Okey, boleh ya? Okey, itu nombor 8. Okey, kita tengok nombor 9. Okay, tentukan persamaan garis pembahagi dua sama serenjang bagi garisan PQ. Okey, jika P dan Q ni macam ni. Okey, maksudnya macam ni lah. Okey, nombor 9 tu. Okey, ada satu garisan P, Q. Okey, titik P 42, titik Q 6, 10. Okey, lepas tu garisan tu yang disuruh cari tu dia kan pembahagi dua sama serenjang. Okey, maksudnya dia bahagikan garisan PQ ni. Maksudnya dia potong tengah gini. Garisan yang kita nak cari tu yang ni. Okey, yang potong tengah PQ ni. Okey, garisan tu pula dia kata dia bahagi sama banyak lah. Maksudnya belah sini dengan belah sini dia sama panjang ya. Okey. Lepas tu bila dia bahagi sama banyak, maksudnya ni mesti dia potong tengah lah. Okey, ini mesti jadi titik tengah. Dia macam soalan nombor 8 juga Cuma yang ni dia tak direct lah cakap titik tengah. Cuma dia kata bahagi dua sama serenjang. Maksudnya dia melalui titik tengah ya. Itu clue dia tu. Okey. Lepas tu soalan kita nak cari persamaan. Sama juga persamaan mesti ada M dan mesti ada koordinat satu titik lah. Okey, so cari dulu M. Okey, so garisan PQ ni kita namakan M1. Lepas tu garisan yang ni, yang warna hijau ni kita namakan dia M2. Okey, boleh? Maksudnya dia serenjang lah. Okey, jadi carilah M yang pertama, gunalah konsep kecerunan Y2 tolak Y1. Okey, 10 tolak 2 dapat 8. 6 tolak 4 dapat 2. Jadi 8 per 2 dapat 4. Jadi M1 awak 4. So nak dapatkan M yang kedua, guna formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So M1 tadi 4. Mana? Okey, so M1 4. M2 tak ada. Jadi M2 awak negatif 1 per 4. So yang ini negatif 1 per 4. Okey, boleh tak sampai situ? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Lepas tu dah ada M, jangan lupa cari koordinat. Koordinat maksudnya cari titik tengah lah. Okey, titik tengah yang tadi macam nombor 8 tadi. Okey, dapat titik tengah maksudnya awak akan dapat koordinat berapa kan? X dengan Y kan? Lepas tu masuklah dalam Y tolak Y1, M, X tolak X1 tadi. Okey, ganti M yang baru tadi ni dengan X1, Y1 ni yang titik tengah tadi antara P dengan Q ni.
Okey, boleh ya? Cikgu tak tunjuk boleh ke? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, nanti Boleh, jawapan dia, awak ambil jawapan je. Y sama dengan negatif 1/4X tambah 29/4. Atau boleh juga dapatkan jadi 4Y sama dengan negatif X campur 29. Kalau dapat macam ni pun boleh juga. Dua-dua diterima. Okey, boleh ya? Catat jawapan dia nanti awak buat. Okey, cikgu nak habiskan lagi 2. Okey, nombor 10. Okey, nombor 10. Ni dah nombor 10-nya, panjangnya. Okey, nombor 10. Okey. Baca sikit soalan. Apa benda dia nak tu. Okey, rajah segitiga ini bersudut tegak. Okey. ABC dan diberi ABC dekat B ni 90 darjah. Okey. Carikan kecerunan BC. BC ni kecerunan dia. Okey, macam mana nak cari kecerunan BC? Okey, ini yang maklumat dia. Okey, bila dia kata tegak, kalau cikgu lukis straight balik segitiga tu, ini A, ini B, ini C kan? Kalau cikgu lukis semula, tegak ni maksudnya sini 90 darjah. Okey, maksud dia bersudut tegak ni ialah kecerunan yang ini, ambil warna kuning. Okey, garisan AB ni dengan garisan CB dia serenjang. Sebab dia 90 darjah ni. Bila dia 90 darjah, yang warna purple dengan warna kuning ni dia tegak lah. Okey, jadi dia nak kata benda ni ialah serenjang. Itu yang nak cakapnya. Bila awak jumpa tegak, maksudnya dia tak kata selari ke serenjang, tapi dia kata tegak. Maksudnya itu serenjang lah. Okey, warna kuning ni jadikan M1, warna purple tu jadi M2. Okey, guna konsep yang tadi lah. Okey, A kosong negatif 2, B titik dia 46, C tak ada. Okey, tak ada masalah C tu. Okey, pinjamlah garisan AB ni cari M1. Okey, macam tadilah. Y2 tolak Y1, X2 tolak Y1. Nanti dapat M1, cari M2 guna konsep kecerunan yang ini. Okey, boleh ya? Cikgu tak tunjuk cikgu cakap je. Nanti awak buat. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Boleh. Nanti dapatkan M kedua. Okey, dapatlah jawapan A. Sebab dia nak kecerunan dulu A. Okey, lepas tu soalan B dia nak pintasan bagi BC. Okey, pintasan ni maksudnya apa? Okey, bila awak dapat macam tu, dia nak pintasan maksudnya macam mana? Okey, awak masukkan dalam ni. Okey, soalan B ya. Okay, untuk soalan B awak masuk dalam ni. Walaupun dia tak minta persamaan, tapi kita nak buat persamaan. Okey, sebab dari persamaan yang awak akan dapat nanti, macam yang kita buat nombor 8, 9 tadi, awak boleh dapatkan pintasan Y. Sebab pintasan Y sama dengan C. Sebab nanti kita akan dapat bentuk macam ni kan. Nilai di belakang tu ialah pintasan. Okey, nanti gantikan X1, Y1 ni. X1, Y1 ni titik ni lah, titik B ni. Sebab dia potong kat tengah ni terus. CB ni dia potong titik B ni. Jadi X1 awak 6, Y1 6, X1 4. Okey, M ni yang ni lah, yang awak cari tadi. Okey, untuk yang A tadi. Gantikan M ni untuk jawapan A. Okey, nanti awak akan dapat persamaan seperti nombor 8, 9 tadi. Okey, ubah dia bentuk arm, keluarkan C dia kat belakang tu. Okey, itu jawapan B. Okey, boleh ya? Okey, nanti A ni nanti awak akan dapat negatif 1/2. B ni jawapan dia 8. Okey, C pula. Bila dah ada pintasan, ada kecerunan, C ni gunalah konsep ni, negatif Y per X. Ganti M untuk jawapan A.
Y untuk jawapan B dapatlah pintasan C. Okey? Cikgu dah bagi jawapan dah tu sebenarnya. Boleh ke? Boleh. Okey, soalan terakhir. Elok dah nak pukul 4 dah. Okey, soalan yang terakhir. Mana soalannya? Mana pergi soalannya? Oh ni. Soalan dia. Okey, rajah ini sebuah bulatan yang berpusat 25. Okey, diberi AB ialah tangen. Okey, kepada bulatan tu pada titik -38. Okey, cari persamaan tangen BC. Okey, persamaan ni maksudnya dia suruh cari ni je. Okey, dia suruh cari persamaan yang ni. Sama je. Okey, awak ingat balik yang tingkatan 3 dulu bab 6 Bila tangen maksudnya sini 90 darjah. Tegak lah. Jadi dia sama macam soalan 10. So, yang ini jadikan, inilah M1 yang ni. CA, CA M1. Lepas tu B yang warna purple ni, panjang ni tak ada nama ni, hujung dia tak ada nama ni kan. Okey, awak jadikan dia M yang kedua. Ni M1, ni M2. Okey. Bila yang ni tangen, sini 90 darjah, dia tegak lah. Okey, jadi dia guna konsep serenjang. Okey? Boleh ya? Okey, titik dia yang ni. -3, 8. Maksudnya ini X1, ini Y1. M dia awak carilah. Okey, boleh ya? Nanti awak akan dapatlah persamaan tu, masukkan dalam benda yang ni juga. Guna yang ni juga persamaan dia tu. Okey, cikgu bagi jawapan akhir ya. Y sama dengan 5/3X tambah 13. Atau kita ubah 3 tu kat bawah kita tak mau. Boleh juga awak buat 3Y sama dengan 5X campur 39. Macam ni. Okay, ni jawapan akhir untuk nombor 11. Okey, boleh ke? Cikgu tak tunjuk Boleh. Tak cukup masa dah.